Salam sejahtera, selamat datang ke satu lagi episod Goal Penanti. Rancangan seperti biasa yang akan membawakan bola sepak dari sudut pandangan data, analytics dan nombor. Seperti biasa macam ini, aku Kishmat Stats. Saya Chun Hang. Dan kita akan cuba mengupaskan beberapa topik yang menarik. Dan untuk minggu ni, yang paling penting kita nak cuba kupaskan satu topik yang berkait rapat dengan Piala Dunia yang bakal bermula. Sedikit peringatan, ini adalah mungkin episod terakhir Goal Penanti sebelum Piala Dunia dan kita akan sambung semula selepas Piala Dunia. Jadi untuk hari ini, kita nak menganalisa lah boleh kita katakan tentang seorang pemain yang dikenali sebagai James Maddison. Cunang, kita nak bagi satu warning, peringatan bahawa ketika episod ini dirakam, England masih belum mengumumkan skuad mereka. Jadi kita tidak tahu jika James Maddison ada sebahagian daripada skuad England ataupun dia tidak ada sebahagian daripada skuad England. Jadi tujuan kami buat episod ini adalah untuk menunjukkan mengapa James Maddison mungkin adalah seorang individu yang perlu dibawa ke Qatar. Untuk kita cuba memahami kenapa dia perlu dibawa ke Qatar, Chun Hang, kita perlu terlebih dahulu melihat senarai pemain tengah yang baru-baru ini dipanggil oleh Gareth Southgate. Ya, kalau kita lihat senarai pemain tengah dan juga penyerang yang dipanggil oleh Gareth Southgate pada bulan September lepas. Dan just to take note, ini adalah warm-up games yang begitu penting kepada England. Kita boleh nampak di sini ada Jude Bellingham, Mason Mount, Jordan Henderson, James Ward-Prowse dan lain-lain. Tetapi tidak ada James Maddison. Dan ini sangat jelas, James Maddison bukan pilihan utama Gareth Southgate untuk dibawa masuk kepada skuad mereka. Tetapi pada pendapat saya dan kita, I think he should be on the plane to Qatar. Salah satu perkara yang sangat menarik tentang James Maddison adalah realiti bahawa dia hanya pernah dipanggil sekali sahaja oleh Gareth Southgate dalam 3 tahun lepas. Satu penampilan saja. Jadi dia dah lama tidak sebahagian daripada skuad kebangsaan England. Cuma dalam 6 bulan lepas ini, banyak kata-kata di England daripada media dan juga legenda bola sepak England, nama-nama seperti Alan Shearer sendiri yang mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa James Maddison perlu dibawa masuk ke dalam skuad England. Persoalannya, kenapa dalam 6 bulan lepas ni tiba-tiba ada bunyi yang sangat besar tentang kehebatan James Maddison dan mengapa dia layak menjadi sebahagian daripada skuad? Untuk memahami perkara ini, kita perlu melihat dari sudut pandangan statistik. Kerana James Maddison pada tahun 2022 adalah seorang pemain dengan output yang sangat luar biasa. Tahun ini di pentas English Premier League, James Maddison menduduki tangga kelima untuk goals contribution. Goal contribution ni adalah campur di antara jaringan dan juga catatan assist. Jadi James Maddison 22 setakat ini untuk tahun 2022. 13 gol, 9 assist. Hanya 3 pemain yang berada di kedudukan lebih tinggi daripada James Maddison, iaitu Son Heung-min, Kevin De Bruyne dan Harry Kane. Dan kalau kita narrow down scope of search ni kepada pemain England sahaja, James Maddison adalah pemain kedua terbaik berbangsa Inggeris yang melakukan catatan gol dan juga catatan assist sepanjang tahun 2022. Ini adalah the kind of numbers yang berjaya melihat Maddison membantu sebuah skuad Leicester yang nampak sangat buntu pada awal musim ini untuk bangkit semula dalam lebih kurang 1 bulan lepas atau 2 bulan lepas. Jadi melihat kepada prestasi semasa James Maddison ini yang meyakinkan ramai orang di luar sana untuk memanggil Gareth Southgate untuk menginclude James Maddison dalam pasukan kebangsaan England. Persoalannya, Chun Hang, James Maddison ni ramai yang akan tanya, James Maddison main sebenarnya posisi apa? Kerana style bola sepak England sangat berbeza di bawah Gareth Southgate kan? Berbeza dengan corak bola sepak yang dimainkan oleh Brendan Rodgers di Leicester. Tetapi James Maddison juga nampak seperti menawarkan satu kepelbagaian sebagai seorang pemain. Ya, betul. Kita cukup mengenali James Maddison sebagai seorang pemain attacking midfielder ataupun seorang pemain yang sangat selesa dalam posisi nombor 10. Tetapi hakikatnya beliau sangat-sangat selesa di bahagian final third. Kalau kita lihat kepada pecahan posisi James Maddison bersama Leicester City, kita boleh nampak di sini sangat-sangat selesa di attacking midfield, telah melakukan 171 jumlah penampilan bersama Leicester City. Tetapi beliau juga sangat selesa bermain sebagai seorang central midfielder, 33 jumlah penampilan. Tetapi beliau juga sangat-sangat selesa bermain sebagai seorang pemain sayap, tidak kira di kanan atau di bahagian kiri, beliau sangat selesa dan juga telah
beroperasi sebagai seorang second striker. Ada 5 penampilan di sini. Dan berdasarkan kepada James Maddison reception heatmap musim ini, beliau banyak digunakan sebagai seorang pemain sayap kanan tetapi diberikan kebebasan untuk merayau padang, terutamanya untuk bergerak ke bahagian midfield untuk menerima bola supaya boleh mencari ruang untuk mencipta peluang ataupun melakukan percubaan. Perkara ini penting kerana salah satu soalan yang ditimbulkan oleh orang ramai is, yes, Maddison perform bersama Leicester. Tetapi bersama Gareth Southgate, Southgate memerlukan pemain-pemain tengah yang bukan saja kreatif tetapi boleh melakukan tugas defensif, yang positionally sangat fleksibel, yang boleh sesuai dan membina kombinasi bersama pemain-pemain seperti Harry Kane di luar sana. Untuk cuba memahami kualiti James Maddison sebagai seorang pemain, kita perlu mengenal pasti kekuatan dia dan kelemahan dia. Apa kekuatan utama James Maddison, Chun Hang? Okey, kekuatan utama James Maddison, kalau kita seperti biasa melalui Smarter Scout rating di sini, ada 3 kekuatan kepada James Maddison. Terutamanya shot volume. Beliau sangat-sangat selesa ataupun sangat konsisten melakukan rembatan bercubaan dari jarak jauh. Kan kalau kita lihat kepada progressive passes di sini, diberi rating 91 dan kita cukup mengenali James Maddison sebagai seorang pemain midfield yang cukup progresif, yang sangat-sangat kreatif. Pada masa yang sama, kalau kita lihat pada sudut pandang defending, walaupun diberikan kebebasan untuk menyerang, beliau juga akan sentiasa mematuhi tanggungjawab beliau untuk melakukan aksi-aksi defensif. Di sini anda boleh nampak 98 watt pressing frequency, Kish. Saya nak tekankan satu lagi statistik di sebelah ni untuk fouls drawn. Maknanya jumlah foul yang dia berjaya menarik pasukan lawan untuk lakukan terhadap diri dia. Selalunya pemain-pemain yang lincah ini akan berjaya menarik lebih banyak foul daripada pasukan lawan. James Maddison berada di tangga keempat di Premier League pada ketika ini untuk fouls drawn. Seorang pemain yang sangat agresif, sangat lincah, memiliki unpredictability yang akan mengucar-kacirkan pasukan lawan. Dia mengingatkan saya kadang-kadang kepada seorang pemain futsal. Kalau kita tengok lenggok permainan dia, gaya permainan dia di atas padang, cara dia roll bola dengan tapak kaki, kadang-kadang mengingatkan kita kepada ketenangan yang ada pada seorang pemain futsal dalam court yang sangat kecil di bawah tekanan yang tinggi. That is the one extra quality yang James Maddison ada. Tetapi kalau kita lihat James Maddison dari sudut pandangan penciptaan peluang, di sini kita boleh nampak satu rekod yang sangat ketara juga. Musim ini, jika kita bandingkan James Maddison dengan kesemua pemain England yang lain, James Maddison adalah pemain kedua terbanyak dengan key passes di pentas Liga Perdana Inggeris. Nombor 1 adalah Kieran Trippier. Tak boleh dinafikan. Musim ini Kieran Trippier pemain yang sangat penting buat Newcastle dari segi penciptaan peluang. Tetapi James Maddison 31 key passes, lagi banyak daripada James Ward-Prowse, lagi banyak daripada Aaron Cresswell di West Ham dan juga lebih banyak daripada Harry Kane. Seorang pemain yang sangat luar biasa dari segi kebolehan dia untuk melakukan hantaran-hantaran berbahaya demi membuka lawan. Kita lihat pergerakan bola di sini, cara dia mencari Harvey Barnes dan pusingan mencipta satu peluang jaringan di situ untuk Leicester. Sekali lagi, kita boleh nampak pergerakan James Maddison dalam situasi seperti ini dan bagaimana dia sentiasa berjaya mencari rakan sepasukan untuk melakukan satu rembatan ke arah gawang gol. Jadi, versatility dari segi dia boleh mencatat key passes di bahagian kiri, di bahagian kanan, di bahagian tengah. Dia akan sentiasa drift all around the final third. Tidak terfokus melebih ke arah satu posisi saja. Bagi saya itu adalah advantage yang dimiliki oleh James Maddison. Memang ramai kritik dia kata sepanjang 2-3 tahun lepas ni dia sangat tak konsisten. Tapi in the last 6 months dia sangat konsisten. But the thing is, Chun Hang, dia bukan setakat defensif saja. Kerana dari segi rembatan juga, James Maddison ada kelebihan. Ya, betul. Seperti yang dikatakan, James Maddison memiliki kualiti untuk melakukan percubaan dari jarak jauh dengan begitu konsisten dan efektif. Kalau kita lihat kepada jumlah percubaan musim ini dan berbandingkan jumlah itu dengan pemain-pemain England, James Maddison telah melakukan 38 jumlah percubaan dan merupakan di kedudukan kedua hanya belakang Harry Kane yang kita tahu adalah seorang penyerang yang berkelas dunia, tetapi beliau telah melakukan lebih banyak rembatan ataupun percubaan daripada striker-striker lain seperti Ivan Toney, Marcus Rashford dan juga Jarrod Bowen. Dan berdasarkan kepada shot map di sini, anda boleh lihat banyak
rembatan ataupun percubaan dilakukan di luar kotak penalti dan juga ada 4 jaringan dari luar kotak penalti. 2 of them adalah free kicks juga dan ini cukup membuktikan keupayaan beliau untuk menyudahkan segala percubaan dari jarak jauh ataupun dari posisi yang agak susah untuk menjaring gol. One of the criticisms tentang James Maddison adalah bahawa kadang-kadang dia seorang pemain yang terlalu relax, yang terlalu santai dan bersahaja apabila di atas padang. Mungkin berbeza sedikit dengan intensiti yang ditawarkan oleh contohnya Mason Mount ataupun Calvin Phillips ataupun Declan Rice dan yang terbaru Jude Bellingham. Realitinya, dalam 6 bulan lepas, James Maddison sudah mula menunjukkan sejenis defensive aggression yang sebelum ini mungkin kita nampak sedikit kurang daripada dia. Di sini saya nak tunjukkan ini adalah perbandingan jumlah terjahan yang dilakukan oleh pemain-pemain England di pentas EPL dan anda boleh nampak James Maddison menghuni tangga ke-5. Yes, Declan Rice ada di nombor 1. Saya faham, Declan Rice berada di kelas tersendiri sebagai DM dan dia juga sebagai pemain defensive midfielder akan terpaksa melakukan lebih banyak terjahan. Jacob Ramsey 31, Anthony Gordon 27, Ben White di Arsenal 27. Tapi James Maddison 25 ni lebih tinggi daripada Mount, lebih tinggi daripada kesemua pemain England lain yang pada ketika ini berada di hadapan beliau. Ini adalah salah satu peningkatan ketara yang kita nampak daripada James Maddison. Aspek dari segi bagaimana dia membantu Leicester from a defensive point of view. Dan kalau saya Gareth Southgate dan alasan sebelum ini adalah Maddison is not intense enough, akan ada perubahan persepsi apabila melihat rekod dia sepanjang 6 bulan lepas. Tak pastilah kalau ni cukup untuk meyakinkan Southgate atau tidak, tak pasti. Kami cuma menunjukkan mengapa dia berada dalam satu kemuncak prestasi yang sangat baik pada ketika ini. Tapi Chun Hang, kita nak cuba faham. Sekarang ni kita dah establish yang James Maddison creatively very good, offensively pun dia banyak melakukan rembatan, boleh menjadikan gol, set piece pun ada. Defensive work rate pun sudah meningkat naik dan berada di tahap yang sangat baik pada ketika ini. Tapi realitinya Chun Hang, bila kita ingat James Maddison dan kita ingat England, kita memikirkan tentang kebolehan seorang pemain menyelesaikan kegagalan mereka ataupun kesukaran mereka untuk mencipta peluang baru-baru ini. Kerana Chun Hang, in recent times, England nampak, especially dalam 6 perlawanan terakhir, Persahabatan dan juga Nations League, England nampak sedikit struggle untuk mencipta big chances. Ya, kalau kita lihat kepada prestasi England dalam 6 perlawanan terakhir, kita boleh nampak dalam 6 perlawanan di sini, England hanya mencipta 8 big chances sahaja. Dan ada 2 perlawanan di mana mereka tidak mencipta peluang yang besar kepada penyerang mereka. Kalau kita lihat kepada jumlah percubaan juga, tidak konsisten sangat. Setiap konsisten ada 10, ada 14, 13. Mereka memerlukan seorang pemain playmaker seperti James Maddison yang memiliki kualiti untuk membuka kunci pertahanan dengan melakukan hantaran-hantaran yang begitu progresif, yang begitu bahaya di atas padang. Kalau kita lihat key passes kat sini, bukan key passes, jumlah percubaan kat sini, kita boleh nampak 13, 14, 10. Kesemuanya double figures. Semuanya banyak, jumlah yang banyak. Tetapi mengapa kesemua peluang rembatan ini datang daripada big chances yang sangat kurang? Maknanya majoriti percubaan rembatan yang dilakukan oleh England datang daripada percubaan ataupun peluang-peluang yang low value, low quality. Persoalannya, bagaimana boleh England mula mencipta lebih banyak peluang yang high value, high quality? Di situ yang kami berdua merasakan James Maddison boleh memainkan peranan. Kerana in terms of shot creating actions, penciptaan peluang rembatan, kita boleh nampak bagaimana James Maddison pada ketika ini berada di tangga ketiga di pentas EPL 22-23. Yang pertama adalah nama yang saya sendiri tak payah sebut lah. Saya dah jenguk dah sebut nama Mamat ni, Kevin De Bruyne. Kerana dia sentiasa akan dominate, dia sentiasa akan berada di top of kriteria-kriteria seperti ini. Di tangga kedua, Kieran Trippier, 58 shot creating actions. Tapi James Maddison berada di tangga ketiga, 57. Jadi maknanya, di kempen Liga Perdana Inggeris musim ini, James Maddison telah mencipta 57 peluang rembatan untuk rakan sepasukannya di Leicester. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau masalah England adalah high quality chances,
James Maddison dengan kebolehan dia untuk mencipta high quality chances sudah tentu boleh membantu skuad kebangsaan England. Dan rasanya ketua jurulatih Leicester sendiri, Chun Hang, Ya. Brendan Rodgers berpendapat bahawa Maddison seharusnya menjadi sebahagian daripada skuad England. Ya, betul. Kalau kita lihat kepada kata-kata Brendan Rodgers di sini tentang James Maddison, apa yang saya nak terangkan adalah di sini. Line terakhir tu Line terakhir di sini, dia cakap James adalah antara yang terbaik di luar sana. Dia adalah seorang pemain yang sentiasa akan mengambil risiko, tetapi risiko itu sentiasa diambil pada waktu yang tepat. Keyword di situ ya, yang tepat. Kita selalu emphasize Bruno Fernandes sebagai seorang pemain yang mengambil terlalu banyak risiko dalam waktu yang mungkin tidak sesuai, tetapi James Maddison memiliki satu kebolehan ataupun keupayaan untuk melakukan hantaran-hantaran dalam waktu yang tepat dengan kualiti yang begitu konsisten di atas padang, dan mungkin kemasukan Maddison akan membantu penyerang-penyerang England seperti Raheem Sterling dan juga Harry Kane untuk menjaring lebih banyak gol. That's the thing. Kita berharaplah James Maddison ada dalam skuad England. Kalau by the time korang tengok episod ini, England dah umum skuad mereka dan sah bahawa James Maddison tidak dimasukkan, jadi ambillah episod ini sebagai analisa tentang mengapa James Maddison sepatutnya dibawa masuk ke dalam skuad England. Kerana dalam 6 bulan lepas, apa yang dilakukan oleh James Maddison di atas padang adalah sesuatu yang luar biasa, dan kalau saya secara peribadi adalah James Maddison, saya pun akan kecewa kalau tidak dibawa masuk ke skuad England. Kalau dibawa masuk, kita berpesta di pentas Piala Dunia 2022.